Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2010 ataupun dikenali sebagai RUU PPKB 2010 telah dibentangkan untuk bacaan kali pertama oleh Kementerian Wilayah dan Kesejahteraan Bandar di Dewan Rakyat pada 17 Disember 2010. Pada mulanya telah dijadualkan untuk bacaan kali kedua pada sesi Parlimen bulan Mac. Walau bagaimanapun, setelah mendapat tentangan dan bantahan, para pemilik dan pewaris tanah Kampung Baru, cadangan bacaan kali kedua telah ditangguhkan ke sesi Parlimen pada Jun 2011 kali ini. Bantahan dan tentangan para pemilik dan pewaris tanah ini kerana mereka telah didedahkan dengan beberapa peruntukan di dalam RUU ini tersebut yang jelas akan menganaktirikan, memanipulasikan, menindas dan akhirnya akan merampas tanah mereka. Kementerian dalam beberapa sesi penerangan kepada para pemilik dan pewaris tanah memberi jaminan bahawa kepentingan pemilik tanah tetap terjamin, tetapi jaminan tersebut tidak boleh diterima begitu sahaja. Kenapa? Kerana sebelum ini para pemilik dan pewaris tanah sudah diperdaya, dimanipulasi dan ditipu oleh pihak kementerian. Cadangan untuk mengubal suatu akta bagi membangun Kampung Baru bukan suatu yang baru. Ia telah bermula sejak tahun 2007 apabila suatu draft rang undang-undang mengenainya telah digubal. Bermula dengan draft tersebut, beberapa siri perbincangan di antara kerajaan melalui KWPKB telah dilakukan, antaranya melalui suatu makmal yang dihadiri oleh pelbagai pihak yang berkepentingan di Melaka. Keputusan dalam makmal tersebut antaranya mahukan KWPKB meminda beberapa perkara yang difikirkan tidak wajar dan hendaklah membentangkan naskah akhir rang undang-undang tersebut sebelum dibentangkan di Parlimen. Para pemilik tanah, kerajaan terus dengan bangganya membentangkan RUU PPKB 2010 di Dewan Rakyat. Apa maksud tindakan ini? Maksudnya para pemilik dan pewaris tanah telah diperdaya dan dimanipulasi. Memang benar kerajaan meminta pandangan mereka, tetapi pandangan mereka tidak pernah diambil perhatian. Sekarang sekali lagi Kementerian Wilayah dan Kesejahteraan Bandar hendak meneruskan bacaan kali kedua di Dewan ini untuk meminta semua ahli Parlimen bersetuju dengannya. Hari ini bersama saya adalah wakil pemilik dan pewaris tanah Kampung Baru ingin menegaskan di sini untuk kesekian kalinya bahawa para pemilik dan pewaris tanah menolak sebarang cadangan menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru sekaligus menolak RUU PPKB 2010 yang ada yang dibentangkan untuk bacaan kali pertama ini. Kami ahli Parlimen Pakatan Rakyat memberi mesej ini daripada para pemilik dan pewaris tanah bahawa apa sahaja yang berkaitan dengan tanah Kampung Baru hendaklah mengambil kira kepentingan dan persetujuan pemilik dan pewaris tanah dan bukannya wakil-wakil badan bukan kerajaan NGO yang mempunyai kepentingan tersendiri. Kampung Baru yang wujud sejak 100 tahun lalu ditadbir secara sah oleh Lembaga Pentadbiran MAS. Lembaga MAS ini merupakan pentadbir yang sah melalui Malay Agricultural Settlement Rules 1950, Selangor GN 50/51 dan Selangor GN 66/51 dan Selangor GN 480/54 yang sehingga kini masih berkuat kuasa. RUU PPKB 2010 ini. Persoalannya, jika Kampung Baru sudah mempunyai suatu institusi pentadbiran yang sah, kenapa perlu satu perbadanan baru diwujudkan melalui RUU ini? Kenapa tidak dibangunkan Kampung Baru melalui Lembaga Pentadbiran MAS yang sudah mempunyai kuasa yang sah? Kenapa tidak kerajaan memperkukuhkan institusi ini
dan memberikan segala bantuan dan sokongan kepada institusi yang telah lama mentadbir Kampung Baru. Kami juga memaklumkan bahawa klausa untuk membubarkan Anekaman dan Lembaga MAS di dalam RUU ini telah dicadangkan untuk ditarik balik. Tetapi jika Lembaga MAS masih wujud, kenapa perlunya perbadanan? Kenapa perlu ada dua institusi untuk mentadbir Kampung Baru? Apa status lembaga pentadbir MAS jika perbadanan ini diwujudkan? Adakah hanya sekadar pemerhati saja sedangkan mereka adalah pentadbir yang sah? Terdapat banyak lagi isu yang dipersoalan dan persoalan berkaitan dengan niat RUU ini yang perlu dibahaskan. RUU yang dibacakan kali pertama yang mendapat tentangan para pemilik dan pewaris tanah masih ada di hadapan kami. Kemudian kami dimaklumkan oleh para pemilik tanah dan pewaris tanah ini bahawa mereka telah dibentangkan beberapa pindaan, kononnya penambahbaikan kepada RUU, tetapi cadangan pindaan tersebut juga sebenarnya terlalu kabur dan mempunyai muslihat-muslihat tertentu. Antara pindaan-pindaan yang dicadangkan seperti berikut. A. Keanggotaan perbadanan. A. Telah ditambah keanggotaan bagi jawatan timbalan pengurusi yang mana tiada dalam RUU asal. B. 2 wakil Tuan Tanah Kampung Baru telah digantikan dengan 5 wakil NGO. B. Majlis Penasihat. Nasihat Majlis Penasihat hanya akan dikaji, diteliti dan diambil kira jika sesuai. Akta Pengambilan Tanah 1960 peruntukan berkaitan penggunaan akta ini ditarik balik, tetapi tidak bermakna akta ini tidak boleh diguna pakai dalam proses pembangunan Kampung Baru. Pemansuhan dan pembubaran lembaga pentadbiran MAS, peruntukan ini adalah ditarik balik tetapi lebih banyak menimbulkan persoalan seperti yang disebutkan sebelum ini. Justru hari ini saya bersama-sama wakil-wakil pemilik dan pewaris tanah Kampung Baru menyeru dan mendesak KWPKB supaya menarik balik Rang Undang-Undang PPKB 2010 dan dengarlah hasrat dan suara pemilik dan pewaris tanah Kampung Baru kerana ia adalah tanah dan hak mereka. Kepada kami, dan kami akan memanjangkan memorandum ini kepada Pertuan Agong bagi kita menyampaikan hasrat apa yang disampaikan oleh penduduk yang sebahagiannya ada bersama dengan kami pada pagi ini. Pada bulan 11, wakil-wakil pemilik tak ada yang dipanggil. Cuma dipanggil dua orang daripada lembaga MAS dan NGO ni saya pun tak tahu kenapa dipanggil. Jadi kita tak tahu menahu, tiba-tiba dia buat lebih kurang 1 minggu di Melaka menggubal rang undang-undang perbadanan ini. Lepas tu katanya rang undang-undang ini mesti dibentangkan kepada pemilik dan pewaris dulu sebelum dibawa parlimen. Tapi menteri sudah menipu kami. Dia masukkan rang undang-undang yang tak dipinda ini terus ke parlimen dengan tak memberitahu kami langsung. Lepas tu dia buat statement kata 95% pemilik pewaris sudah setuju. Tidak, itu adalah satu penipuan. Ya, kami sudah dapat lebih kurang 300 pemilik dan pewaris sudah sign. Kami bantah perbadanan ini. Kami tak setuju. Cara dia buat memang kami tak setuju. Dia tipu kami. Dia masukkan dulu dalam parlimen baru dia pergi bagi penerangan. Lepas tu dah beberapa bulan dia berkata nak pindah. Lepas tu masuk parlimen kita dapat tahu dia nak baca kali kedua yang asal juga. Jadi pindaan ni mana? Tak semestinya kami setuju lagi pindaan ni. Jadi kami dah tengok perjalanan perbadanan ini, kami tak setuju langsung. Banyak sangat penipuan, banyak sangat benda-benda yang tersorok. Kami sebulat suara membantah terus perbadanan ini. Kami minta semua ahli parlimen menyokong kami dan untuk menolak rang undang-undang ini. Sama-sama menolak. Kami minta ini tanah kami. Kami berhak buat apa yang kami setuju. Kami nak. Jangan kita lepaskan, kami tak mau lepaskan kepada kementerian. Dan menentukan kami punya nasib. Kali kedua,
Sememang tidak ada apa yang boleh kami lakukan untuk menyekat kelulusan undang-undang tersebut. Justru amat penting peringkat ini kita bangkitkan bantahan yang begitu keras kerana mekanismenya pun tidak mengikut prosedur yang seharusnya. Kedua, seperti disebut oleh Saudara Rahim tadi, ahli parlimen itu bangsa yang mempunyai local standby. Juga dalam pertemuan dengan menteri tak dibenarkan bersuara pada ketika itu. Yang berhormat atau lok-lok tidak uzur, tak dapat bersama. Tapi bayangkan, jadi bagaimana nak menetapkan kepercayaan bila sudah terbukti kali berkali semua dibuat, ditekan, diluluskan terus oleh pihak menteri. Sekarang kita nampak di parlimen tidak mengakui, memotorkan janji terdahulu yang saya masih ingat mengatakan akan mengambil kira suara penduduk pemilik tanah di Kampung Baru. Wakil penduduk rasa sangat sedihlah bagaimana wakil penduduk ini, penduduk adalah merupakan waris kepada mak ayah mereka yang mewarisi 100 tahun Kampung Baru. Tapi dilayan dengan berdolak dalik oleh pihak kerajaan seolah-olah mereka ini parti pendatang tanpa izin. Malah layanan ni saya anggap lebih buruk daripada parti. Sepatutnya mereka mewarisi kampung 100 tahun. Sedangkan parti yang datang ke Malaysia ni 2 juta ni dilayan, nak beri pemutihan, nak diberi pengampunan. Tapi mereka dilayan lebih buruk daripada pendatang tanpa izin. Jadi saya sangat kecewa terhadap tindakan kerajaan, khususnya kementerian, dan kami sangat bersetuju dengan pendirian yang dibuat oleh penduduk-penduduk ini, iaitu supaya kerajaan menarik balik rang undang-undang ini. Dan saya boleh mengemukakan satu cadangan balas, iaitu tubuh satu jawatankuasa khas di peringkat parlimen yang membabitkan semua pihak, termasuk daripada kami Pakatan Rakyat Select Committee, untuk membincang persoalan berkaitan dengan penduduk dan juga pembangunan masa depan Kampung Baru. Sebab saya tidak mahu nanti pembangunan apa yang nak dibuat akhirnya menyebabkan orang Melayu tersisih daripada kawasan bandar Kuala Lumpur. Inilah salah satu Kampung Baru yang mewarisi kedudukan orang Melayu. UDA sudah gagal untuk mempertahankan kedudukan orang Melayu di dalam kawasan bandar. Sehingga baru-baru ini projek Pudu sudah pun memperlihatkan bagaimana UDA melayani pihak luar lebih daripada kepentingan untuk menjaga kepentingan orang Melayu ataupun Bumi Putera. Jadi sebab itu saya mencadangkan supaya satu jawatankuasa khas Parlimen Select Committee ditubuhkan yang membabitkan semua pihak, dan jawatankuasa inilah yang akan membuat pertimbangan bersama dengan penduduk-penduduk ini untuk berbincang tentang bagaimana masa depan Kampung Baru. Dan saya percaya kata sepakat itu akan dapat dicapai yang terbaik untuk mempertahankan Kampung Baru sebagai kampung warisan tok nenek moyang kita bagi kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera di Kuala Lumpur.